Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk inersia. Jadi apa itu inersia? Okey, inersia ni banyak ada dalam kehidupan seharian, cuma kamu mungkin tak tahu sebab kamu belum belajar. Okey, jadi apa itu inersia? Yang pertama kita akan lihat dahulu apa itu inersia. Jadi inersia sesuatu objek ialah sifat objek itu untuk menentang sebarang perubahan terhadap keadaan asalnya sama ada sedang bergerak atau dalam keadaan pegun. Okey, syarat yang pertama, okey, inersia objek yang ada inersia dia mesti ada jisim. Dia wajib ada jisim. Jadi apa sahaja objek yang ada jisim akan mempunyai inersia. Jadi apa itu inersia? Kalau ayat panjang yang tadi saya dah bacakan, jadi dalam untuk lebih senang faham, inersia itu adalah sifat objek ataupun keupayaan objek itu untuk mengekalkan keadaan asalnya. Jadi dia akan cuba untuk menentang sebarang perubahan terhadap keadaan asal. Jadi keadaan asal itu boleh jadi sedang bergerak ataupun keadaan pegun. Okey, kita lihat dahulu situasi yang melibatkan inersia. Ini contohnya. Okey. Jadi saya akan pergi pada contoh bas dahulu. Jadi kita biasa alami bila dalam kenderaan ataupun dalam bas, apabila bas ataupun kenderaan tiba-tiba berhenti membrek, okey, apa yang berlaku adalah badan kita akan terhumban ke hadapan. Kenapa? Jadi kenapa itu adalah sebab badan kita mempunyai inersia. Jadi inersia ini akan menentang sebarang perubahan yang berlaku kepada keadaan asal. Jadi dalam situasi bas ini, keadaan asalnya adalah bas sedang bergerak. Jadi badan kita juga sedang bergerak. Jadi apabila bas tiba-tiba berhenti, jadi badan kita cuba untuk mengekalkan keadaan asalnya iaitu bergerak. Jadi bas sudah berhenti tapi badan kita masih bergerak. Okey, menyebabkan badan kita bergerak ke hadapan. Kita tidak meluncur ke hadapan kerana kaki kita melekat pada permukaan bas. Sebabkan tapak kita ada graviti. Bukan graviti. Ada geseran. Ada geseran dengan permukaan bas. Tetapi jika bas bergerak terlalu laju, kita boleh tercampak ke hadapan. Jadi sama juga situasi apabila bas mula-mula bergerak. Jadi apabila bas mula-mula bergerak dalam keadaan asalnya kita dalam keadaan rehat, tidak bergerak. Jadi tiba-tiba bas memecut untuk bergerak, jadi badan kita cuba untuk mengekalkan keadaan asalnya, iaitu tak bergerak, jadi di belakang. Jadi bila bas bergerak ke hadapan, badan kita masih nak berada di tempat asal. Okey, jadi menyebabkan badan kita terhumban ke belakang. Okey, jadi itu situasi yang pertama. Okay, situasi yang seterusnya adalah ini kamu boleh cuba buat di rumah juga. Okey, cari gelas, okey, letakkan satu cupboard dan letakkan duit shilling di atas cupboard tersebut. Jadi kamu boleh sama ada sentap tarik cupboard ini ataupun jentik. Okey, jentik dengan kuatlah bagi cupboard ini bergerak dengan laju. Jadi apabila cupboard ini dijentik ataupun disentap, okey, duit shilling ini akan inersianya akan cuba untuk mengekalkan keadaan asal iaitu tidak bergerak. Jadi apa yang berlaku apabila cupboard ini bergerak, duit shilling ini akan jatuh ke bawah. Okey, disebabkan oleh daya graviti. Tapi kalau kamu tarik dengan perlahan, duit shilling ini akan bergerak bersama-sama dengan cupboard. Tetapi bila kamu sentap dengan laju, duit shilling ini akan jatuh ke bawah disebabkan oleh inersia dan juga daya graviti. Okey. Okey, jadi ini ialah hubungan antara inersia dengan jisim. Tadi saya dah beritahu objek yang ada jisim mesti ada inersia. Jadi semakin besar jisim satu objek, semakin besar inersia. Jadi maksudnya di sini, jika objek itu besar, objek itu sukar untuk bergerak dan juga sukar untuk berhenti. Okey? Okey, ini dia kata cuba eksperimen inersia menggunakan baldi. Okey, ini tak apa, biarkan dulu. Okey, sekarang kita lihat situasi seterusnya. Okey, dari sini dikata budak lelaki melarikan diri daripada seekor lembu dalam gerakan zigzag. Kenapa? Okey, bila budak lelaki ini berlari dalam bentuk zigzag, okey, bila keadaan di sini, okey, dia perlu ubah arah. Okey, mengubah arah. Jadi bila lembu ini badannya besar, jisimnya besar, inersianya juga besar. Jadi berdasarkan hubungan inersia tadi, lembu ini akan sukar untuk mengubah keadaan asalnya sebab inersianya besar. Jadi bila lari dalam bentuk zigzag ini,
budak lelaki ini boleh melarikan diri daripada lembu ataupun contoh lain daripada gajah. Tetapi kalau anjing tak boleh lari dalam bentuk zigzag. Kenapa? Anjing kecil, jisimnya kecil, jadi dia senang untuk mengubah kedudukan. Anjing dengan manusia, badan kita lagi berat, bukan lagi berat, badan kita jisim lagi tinggi. Jadi kalau anjing kita boleh lari dalam bentuk zigzag sebab anjing akan lebih laju daripada kita. Okay, contoh yang keempat adalah sos chili yang nak dikeluarkan daripada botol. Jadi apabila kita gerakkan botol ke bawah dan kita berhenti. Okay, pada ketika itu bila kita berhenti, sos dalam botol itu akan mengekalkan inersianya iaitu bergerak. Jadi menyebabkan sos itu meluncur keluar daripada botol. Okay, dan selalunya lepas kita tuang sos dan kita akan tarik ke belakang semula. Itu kenapa? Supaya untuk mencepatkan lagi lah sos itu keluar. Jadi bila di rumah, kamu boleh cuba buat ini dan lihat bagaimana. Okay? Jadi ini yang biasa kita buat dalam kehidupan seharian, yang ini yang ada inersia. Sebelum ini kamu tak sedar apa yang kamu buat itu berkaitan dengan inersia. Okay, itu adalah contoh-contoh inersia. Jadi sekarang ni kita lihat pula cara untuk mengurangkan kesan negatif inersia. Okay? Jadi kita lihat yang pertama. Okay, tangki yang mengandungi cecair dalam sebuah lori perlu dibahagikan kepada beberapa bahagian yang kecil. Okay? Kenapa kita mesti bahagikan kepada beberapa bahagian yang kecil? Okay, sebab kalau kita letak semua dalam satu